Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Semang-Semang Maths. So, hasil pada undian grup Telegram, kita akan membincangkan teraya daripada Terengganu at Maths. Okey, jadi jom kita start. Okey, soalan 1. So, yang ni adalah janjang aritmetik. Okey, so soalan A dia nak beza sepunya. Beza sepunya kita boleh buat sebutan yang selepas tolak dengan sebutan yang sebelum. So, beza sepunya adalah D. Okey, sebutan yang selepas adalah X tolak 3. Sebutan yang sebelum adalah X. So kat sini X tolak X kosong. So kita akan dapat D adalah negatif 3. Okey, so untuk soalan B kat sini dia bagi satu maklumat. Sebutan yang ke-15 adalah X. So sebutan adalah Tn. So T15 adalah X. Lepas tu dia bagi satu lagi info. Hasil tambah 20 sebutan pertama. So, hasil tambah adalah Sn. So, S20 adalah Y. Okay. So, formula Tn adalah A tambah N tolak 1D. Tn adalah A tambah N tolak 1D. Okay. So, A tak diberi. N dekat sini 15 tolak 1D. D kat sini kita dapat negatif 3. Okay. E equal to X. Alright, so yang ni kita permudahkan jadi A tambah 15 tolak 1 ni boleh tekan kalkulator. Okay, 15 tolak 1 darabkan dengan negatif 3. So kita akan dapat negatif 42. Okay, so kita nampak ada dua pun boleh ubah. Kita boleh biarkan dulu. So kita buat untuk yang ni pula. Formula untuk Sn adalah N per 2 2A tambah dengan N tolak 1D. Okay, so N dekat sini adalah 20 per 2 2A. A tak diberi. N 20 tolak 1D. D tadi negatif 3. Equal to Y. 20 bagi 2, 10. So ini kita permudahkan 2A. Yang ni boleh tekan kalkulator. Okay, 20 tolak 1 darab negatif 3. So ini kita dapat negatif 57 equal to Y. So ini kita kembangkan dulu yang ni dengan yang ni. So akan dapat 20A tolak 570 equal to Y. So soalan nak kat sini ungkapkan X dalam sebutan Y. So kat sini sebutan ataupun huruf A tak disebut, betul tak? So apa yang kita perlu buat? Kita perlu ungkapkan A dekat sini dan kita perlu masukkan dekat sini. Okay, so kita ungkapkan A dekat sini. Kita akan dapat X tambah 42. Lepas tu kita perlu masukkan dalam ni. Okay, so masukkan 20. A adalah X tambah 42 tolak 570 equal to Y. So ini kembangkan 20X 20 darab 42. Kalau tak boleh congak, tekan kalkulator. 20 darab 42. So kita dapat 840 tolak 570Y. So yang ni boleh permudahkan lagi. 20X 840 tolak 2570. So kita akan dapat tambah 270 equal to Y. So soalan dia nak kat sini ungkapkan X. So kita nak X tu jadi single. So yang 270 kita pindahkan ke sebelah, akan dapat negatif 270. So kita nak X saja. So jawapan kita Y tolak 270. 20 pindah akan dapat bahagi. Alright, so settle untuk soalan B. Okey, soalan nombor 2 pula. So yang ni adalah graf fungsi kuadratik. So soalan A dia nak nyatakan julat nilai X jika Fx kurang daripada 0. So Fx ni actually adalah Y. So dia nak Y kurang daripada 0. Okay, maksudnya dia nak bawah daripada paksi X sebab Y kurang daripada 0. So kita tengok untuk bawah daripada paksi X, dia punya julat nilai X daripada sini hingga ke sini sahaja, betul tak? So maksudnya julat nilai X adalah daripada P hingga Q sahaja. Okay, so yang tu untuk soalan A. So untuk soalan B dia nak ungkapkan julat nilai A. So kita nampak sekarang ni kita ada dua punca. So bila ada dua punca berbeza, kita boleh guna pembeza layan, iaitu B kuasa 2 tolak 4AC
besar daripada kosong. Okey, so B dekat sini adalah negatif 8. Okey, kuasa 2 tolak 4. A dekat sini adalah A. Right, dan C kat sini adalah C. Okey, besar daripada kosong. So, jom kita permudahkan. Negatif 8 kuasa 2 dapat 64 tolak 4 AC besar daripada kosong. So, 64 pindah sebelah akan dapat negatif. Okey, negatif 64. So, sekarang ni kita nak bahagikan negatif 4. So, bila bahagi negatif, simbol akan berubah. Okey, so negatif 4 bahagi negatif 4. Tekan kalkulator. Bahagi negatif 4, kita akan dapat 16. So, soalan nak ungkapkan julat nilai A. So, kita nak A sahaja. So, C pindah akan jadi bahagi 16 per C. Okay, so jom kita buat untuk soalan C pula. So, untuk soalan C ni kita perlu guna konsep hasil tambah punca dan hasil darab punca. Okay, dan kita gunakan untuk buktikan persamaan ni. So, kalau kita ingat hasil tambah punca, formulanya adalah negatif B per A. Dan kalau untuk hasil darab punca pula, formula adalah C per A. So, hasil tambah punca ni adalah punca tambah punca. Maksudnya, P tambah Q. Alright. Negatif B. B adalah negatif 8. Per A. A adalah A. So, kita permudahkan P tambah Q adalah 8 per A. Okay. So, kita buat untuk hasil darab pula. So, hasil darab punca adalah punca darabkan dengan punca. Maksudnya, punca darabkan dengan punca. Okay. Equal to C per A. C dekat sini adalah C. A dekat sini adalah A. Okay. So, sekarang kita nak buktikan yang ni. So, kita gabungkan. Okay. Kita ambil P tambah Q per PQ. So, P tambah Q adalah 8 per A. Per lagi dengan PQ. PQ adalah C per A. So, kita nampak yang ni adalah pecahan bertingkat. So, kita nak dua tingkat yang ni sahaja. So, bila ada pecahan bertingkat, yang atas ni kita boleh serapkan ke bawah. Macam ni. Okay. Dan yang terlebih ni kita boleh letakkan dekat atas. Okay. So, yang sama atas bawah kita boleh potong. So, potong-potong. So, kita dapatlah P tambah Q per PQ equal to 8 per C. So, kita boleh tulis dekat sini. Terbukti. Alright, settle. Okey, soalan nombor 3 pula. So, kita nampak kita ada satu info yang ni. Dan kita ada satu info yang ni. Okey, so kita nampak yang ni adalah asas 2. So, apa yang kita perlu buat? Bahagian belah ni kita perlu tukar kepada asas 2. So, yang ni saya salin dulu. 4 kuasa 2X tambah Y equal to 7 tambah 16 kuasa X. Okay, so 4 ni kita boleh tukar ke asas 2, iaitu 2 kuasa 2. Alright, so kuasa 2X tambah Y tulis dekat luar. Kalau nak selamat, letak kurungan macam ni. Okay, equal to 7 ni tak perlu tukar ke asas 2 sebab dia tak boleh tukar. So, yang ni biar je. 16 kita tukar kepada 2 kuasa 4. Okay, kuasa X. So, sekarang ni kita boleh darabkan. Darab sini, darab sini. So, kita dapat 2 kuasa 4X tambah 2Y equal to 7. Tambahkan dengan yang ni darabkan juga. 2 kuasa 4X. Okay, so kita nampak yang ni kita boleh pecahkan kuasa. Akan dapat 2 kuasa 4X darabkan dengan 2 kuasa 2Y equal to 7 tambahkan dengan 2 kuasa 4X. So, kalau kita nampak 2 kuasa 4X ni kita boleh gantikan terus dengan R. Cumanya untuk yang ni adalah 2 kuasa 2Y. So, yang ni adalah 2 kuasa Y sahaja. So, kita nak hilangkan 2 ni, kita boleh letakkan dekat luar. Alright. So, 2 kuasa 4X kita gantikan dengan R. 2 kuasa Y kita gantikan dengan S. Kuasa 2. Okay. Equal to 7. 2 kuasa 4X gantikan dengan R. So, soalan nak ungkapkan R. So, yang ada R semua kita letakkan ke belah kiri dulu. Dan kita faktorkan R. Akan dapat S kuasa 2 tolak 1. So, soalan nak R.
So R equal to, yang ni pindahkan jadi bahagi. So 7 bahagi S kuasa 2 tolak 1. Okay, so jom kita buat untuk soalan B pula. So untuk soalan B ni kita ada operasi tolak dan kita ada dua pecahan. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh conjugatekan asing-asing. So kita buat yang ni dulu. So kita buat 2 tambah set 3 per dengan 2 tolak set 3. Okay, so yang ni kita nak darabkan dengan conjugate. Kita darabkan dengan 2 tambah set 3. Okay, so bila bawah darabkan dengan yang ni, atas pun darabkan dengan yang ni. Alright, so yang ni kita buat atas darab atas, bawah darab bawah. Okay, so yang ni kita darabkan 2 darabkan dengan 2, kita dapat 4. Yang ni pula 2 darabkan dengan set 3, kita dapat 2 set 3. Okay, yang ni pula 2 darabkan dengan set 3, kita dapat 2 set 3. Okay, dan set 3 darab set 3, set akan potong, tinggal 3 sahaja. Okay, per dengan yang ni. Okay, so untuk yang ni kita ada operasi special. Okay, so kalau kita ingat A tolak B darabkan dengan A tambah B, kita akan dapat A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So kita nampak situasi yang ni adalah sama dengan situasi yang ni, di mana A dekat sini adalah 2, betul tak? 2 dan B dekat sini adalah set 3. So akan dapat 2 kuasa 2 tolakkan dengan set 3 kuasa 2. Okay, so 2 kuasa 2 adalah 4. Set dengan kuasa boleh potong, akan dapat tolak 3 sahaja. So yang ni kita gantikan ke bawah ni, 4 tolak 3. Okay, dan kita permudahkan, 4 tambah 3 dapat 7. Okay, 2 set 3 tambah 2 set 3, kita boleh tambahkan yang depan ni. So akan dapat 4 set 3. Okay, so 4 tolak 3 adalah 1. So per 1 ni tak tulis pun tak apa. Okay, so dah siap dah untuk bahagian kiri. Kita buat untuk bahagian kanan pula. So kita ada kat sini 2 set 3. Okay, 2 set 3. So kita nak darabkan conjugate, kita darabkan dengan set 3. So bila bawah darabkan dengan set 3, atas pun darabkan dengan set 3. Okay, so 2 darab set 3 dapat 2 set 3. Set 3 darab set 3, kita boleh potong set, tinggal 3 sahaja. Okay, so dah settle. So dah settle yang ni, kita gabungkan. Yang ni tolakkan dengan yang ni. Maksudnya yang ni tolak yang ni. Okay, so kita ambil kat sini 7 tambah 4 set 3 tolakkan dengan 2 set 3 per 3. Okay, so kita nampak yang ni ada pecahan per 3. So kita perlu samakan penyebut. Okay, so yang ni actually ada 1, betul tak? So nak samakan penyebut, darabkan dengan 3. Okay, yang atas pun darabkan dengan 3. Okay, so bila dah sama penyebut, kita boleh buat garis panjang terus. Bawah tadi adalah 3. So atas kita boleh gabungkan. 3 darab 7 dapat 21. 3 darab 4 set 3, kita boleh darabkan yang depan ni. So akan dapat 12 set 3. Okay, dan kita gabungkan dengan yang ni. Tolak 2 set 3. Okay, so 21 biar. So yang ni set 3 set 3, kita boleh tambahkan yang depan ni je. So 12 tolak 2, kita dapat 10. Okay, 10 set 3 per dengan 3. Alright, settle. Okay, soalan nombor 4, soalan vektor. So untuk soalan A dia cakap magnitude U tambah V adalah 10. So kita cari dulu vektor U tambah V. Okay, so U dekat sini adalah 5I tambah 2J. V dekat sini adalah 3I tambah KJ. Lepas tu kita asingkan I dengan I, J dengan J. Okay, so 5 tambah 3 dapat 8I. So untuk J ni kita ambil yang depan ni je. Okay, so kita akan dapat 2 tambah K, right? J kita letakkan dekat luar. Okay, so dia cakap magnitude yang ni adalah 10. So kita boleh guna formula magnitude, iaitu 8 kuasa 2 tambah 2 tambah K kuasa 2 punca kuasa. So magnitude kita adalah 10. Alright, dan kita nak hapuskan
punca kuasa. So kita kuasa 2kan kedua-dua belah. Kuasa 2kan sini, kuasa 2kan sini. Okey. So bila kuasa 2kan set akan hilang. Yang tinggal dalam je. Okey. So 8 kuasa 2 64. Yang ni pula kita kembangkan. 2 kuasa 2 dapat 4. 2 darab K darab 2 dapat 4K. K kuasa 2 dapat K kuasa 2. Okey. So 10 kuasa 2 dapat 100. So kita nampak yang ni adalah kuadratik sebab ada kuasa 2. So kita perlu susunkan dulu. Okey. K kuasa 2 tambah 4K. So ini kita boleh tekan kalkulator. 64 tambah 4. 100 pindah akan dapat negatif. So negatif 100. So akan dapat negatif 32 equal to 0. Dan kita boleh tekan kuadratik. Tekan mod. Tekan EQN. Tekan 3 untuk kuadratik. So nilai A adalah 1. Nilai B 4. Nilai C negatif 32. Okey. Dan kita akan dapat jawapan K adalah 4 dan negatif 8. Okey. Dan kita faktorkan K tolak 4. K tambah 8. Okey. So kita buat untuk soalan B pula. So untuk soalan B, dia bagi vektor 2U tolak V. So kita cari dulu vektor 2U tolak V. Okey. So U dekat sini adalah 5I tambah 2J. Tolakkan dengan V. V adalah 3I tambah KJ. Okey. Dan kita kembangkan. Darab yang ni, darab yang ni, darab yang ni, darab yang ni. Okey. So akan dapat 10I tambah 4J. Yang ni akan dapat negatif 3I tolak KJ. Right. So kita asingkan I dengan I, J dengan J. So 10 tolak 3 dapat 7I. Okey, untuk J pula kita ambil 4 tolak K. J letakkan dekat luar. Alright. So kalau kita belajar, dia cakap yang ni adalah selari dengan paksi X. So paksi X dia mendatar macam ni. So dia cakap vektor U tambah V ni adalah selari, iaitu mendatar. Okey, so kalau kita belajar untuk bahagian I ni, kalau ke belah kiri vektor tu, so akan dapat negatif. Okey, kalau ke belah kanan kita akan dapat positif. Okey, kalau untuk J pula, kalau naik atas nilainya positif, kalau bawah nilainya negatif. Okey, so kita nampak untuk vektor ni dia tak ada pergerakan atas dan bawah. Maksudnya untuk bahagian J ni adalah kosong. Okey, so kita ambil 4 tolak K sama dengan kosong sebab tak ada pergerakan atas bawah. Okey, so kita akan dapat K sama dengan 4. Okey. Okey, so soalan nombor 5 ni adalah soalan persamaan serentak. So bila persamaan serentak kita boleh guna cara penggantian. Okey, so kita perlu ungkapkan sama ada X ataupun Y. Okey, so yang ni saya pilih untuk ungkapkan Y sebab lebih senang. So Y adalah 5 tolak 2X. Okey. Dan kita perlu masukkan Y dalam ni. Okey. Sebelum masukkan tu kita perlu permudahkan dulu persamaan yang kedua ni. So kita nampak ada pecahan. So kita perlu hilangkan pecahan. Dengan cara kita darabkan dengan pecahan tu. Darabkan dengan Y. Darabkan dengan X. Okey. So kita akan dapat sini. Y dengan Y boleh potong. Okey. X darab X kita dapat X kuasa 2. Okey, so kita buat untuk yang ni pula. X dengan X boleh potong. 2Y darab Y akan dapat 2Y kuasa 2. Okey, yang ni pula. 1 darabkan dengan Y, X akan dapat XY. 0 darabkan dengan yang ni akan dapat 0. Okey, dan barulah kita gantikan Y tu dalam ni. Okey, so X kuasa 2 tolak 2. Y gantikan dengan 5 tolak 2X. Kuasa 2 tambah X. 5 tolak 2X equal to 0. Okey. Dan kita kembangkan. Okey. Sebelum darab tu kita perlu kembangkan kuasa 2 dulu. Okey. So akan dapat 5 kuasa 2, 25. 5 darab 2 dapat negatif 20. X. Okey. So 2X kuasa 2 dapat 4X kuasa 2. Okey. So yang ni pun perlu kembangkan. Akan dapat 5X. Yang ni akan dapat negatif 2X kuasa 2 equal to 0. Okey. So kita kembangkan lagi. Negatif 2 darab 25 dapat negatif 50.
negatif 2 darabkan dengan negatif 20 dapat 40x. Okey, negatif 2 darabkan dengan 4 dapat negatif 8 x kuasa 2 tambah 5x tolak 2x kuasa 2. Okey, lepas tu kita perlu susun. Okey, x kuasa 2 dulu. Okey, so x kuasa 2 negatif 8x kuasa 2 negatif 2. So yang ni kita boleh tekan kalkulator je. 1. Okey, 1 tolakkan dengan 8 tolakkan lagi dengan 2. So kita akan dapat negatif 9x kuasa 2. Okey, dan kita buat untuk x pula 40 tambah 5x. Kita akan dapat 45x. Okey, dan nombor pula akan dapat negatif 50 equal to 0. Okey, so kalau ada negatif ni kita perlu positifkan dulu. Okey, so negatif tukar jadi positif, akan dapat 9x kuasa 2. Yang ni pun kita perlu tukarkan, dapat negatif 45x. Negatif jadi positif equal to kosong. Okey, lepas tu barulah kita tekan kuadratik. Alright. So nilai A kat sini adalah 9. Nilai B adalah negatif 45. Nilai C adalah 50. Alright. Dan kita akan dapat jawapan X adalah 10/3. Dan satu lagi, jawapan X 5/3. Alright. So kita perlu faktorkan. So akan dapat 3x tolak 10. Yang ni akan dapat 3x tolak 5 equal to 0. Okay, so jawapan untuk x dah dapat. So jom kita buat untuk jawapan y pula. So untuk y ni kita buat yang ni dulu. So y kita boleh ambil persamaan tadi, iaitu y equal to 5 tolak 2x. Yang ni. Alright. So kita buat dulu untuk bahagian yang ni. Okay, so y dekat sini adalah 5 tolak 2. X adalah 10/3. Okay, dan yang ni kita boleh tekan kalkulator je. Okay, 5 tolakkan dengan 2. Okay, 10/3. So kita akan dapat negatif 5/3. Okay, so kita buat untuk X 5/3 pula. Sama je, formula adalah 5 tolak 2x. Alright, 5 tolak 2, X adalah 5/3. So yang ni pun tekan juga kalkulator. 5 tolak 2, 5/3. Okay, so kita akan dapat jawapan dekat sini adalah 5/3. Alright. Okay, soalan nombor 6. Soalan trigonometri. So yang ni adalah soalan bentuk ungkapkan. First kali kita perlu tentukan kuadran dulu. Okay, so diberi kod. So kod ni kalau kita ingat, dia terbalik kepada tan. Maksudnya tan theta tu adalah terbalik kepada yang ni. So kita akan dapat sek t kuasa 2 tolak 1 berada di atas, 1 ni berada di bawah. Okay, dia terbalik. Okay, so kita nampak tan yang ni adalah positif. So kalau kita ingat SSTK. Alright, so tan positif dekat sukuan pertama dan sukuan ketiga. Okay, kat sini dia bagi satu lagi info. Okay, sudutnya daripada pi hingga 2 pi. Maksudnya berada di sukuan ketiga sampailah sukuan keempat. Okay, so kita tengok kat sini, dia bersilang kepada yang ni. Okay, maksudnya kuadran kita berada pada sukuan ketiga. Okay, langkah kedua kita perlu lengkapkan segitiga. So kita buat segitiga bersudut tegak pada kuadran ketiga. Dan kita labelkan sudut yang ni adalah sudut theta. Okay, so diberi tan theta equal to yang ni. So tan kalau kita ingat adalah tentang persebelah. So yang ni adalah tentang, satu ni adalah sebelah. Okay, so tentang kepada theta adalah t kuasa 2 tolak 1 punca kuasa. So sebelah adalah 1. So kita nak lengkapkan segitiga, kita perlu cari sisi hipotenus. So untuk cari sisi hipotenus kita guna formula. Yang ni kuasa 2 tambah yang ni kuasa 2. Okay, so 1 kuasa 2 tambah t kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 punca kuasa. Okay, so kat sini 1 kuasa 2 1. Set dengan kuasa boleh potong, tinggal dalam sahaja. Okay, punca kuasa. Okay, 1 tolak 1 dapat kosong, tinggal t kuasa 2 sahaja. Okay, set dengan kuasa 2 boleh potong, tinggal t. Okay, lepas
Lepas tu apa yang kita perlu buat? Kita perlu tengok sama ada sisi tu negatif ataupun positif. So kalau kita ingat, kalau dia ke kiri negatif, kalau ke kanan positif. Sama juga kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Okay, so kita nampak untuk sisi yang ni dia ke kiri daripada tengah. Okay, so bila ke kiri, yang ni adalah negatif. So kita perlu modify sisi yang ni negatif. Okay, sama juga macam ni. Sisi yang ni dia turun ke bawah. So bila ke bawah, sisinya adalah negatif. So kita perlu tukar yang ni negatif. Okay, so untuk hypotenuse kita boleh biarkan positif sebab dia sentiasa positif. Okay, so jom kita buat untuk soalan A. Soalan A dia nak sin theta. Okay, so sin kalau kita ingat tentang per dengan hypotenuse. Okay, so tentang kepada sudut adalah yang ni. Negatif T kuasa 2 tolak 1. Hypotenuse adalah yang ni, iaitu T. Okay, alright, settle. So kita buat untuk soalan B pula. B1. Okay, B1. So diberi sin theta equal to cos theta. So sin tadi kita dah dapat negatif punca kuasa T kuasa 2 tolak 1 per T. So cos theta adalah sebelah per dengan hypotenuse. So sebelah adalah negatif 1. Hypotenuse adalah T. Okay, so kita nampak yang sama kita boleh potong. So T dengan T potong, negatif dengan negatif potong. Okay, so kita nak hilangkan punca kuasa ni, kita perlu kuasa duakan kedua-dua belah. Kuasa duakan yang ni, kuasa duakan yang ni. Okay, so yang ni punca kuasa dengan kuasa boleh potong, akan dapat yang ni sahaja. Okay, kalau untuk yang ni 1 kuasa 2 dapat 1. Okay, so 1 pindah akan dapat tambah 1. So 1 tambah 1 dapat 2. Punca kuasa pindah, kita akan dapat tambah tolak punca kuasa 2. Okay, so yang tu untuk soalan 1. Kita buat untuk soalan kedua pula, B2. So soalan B2 dia bagi sin theta equal to negatif 5/3. Okay, so sin theta kita dah dapat tadi. Negatif punca kuasa T kuasa 2 tolak 1 per T. Negatif 3/3. Okay, so yang sama kita boleh potong negatif, negatif. So kita nampak yang ni kita boleh darabkan silang. Yang ni darabkan dengan yang ni, yang ni darabkan dengan yang ni. So kita dapat 3 darabkan dengan set T kuasa 2 tolak 1. Dan yang ni set 3 darabkan dengan T. Okay, so sama juga kita nak hilangkan punca kuasa. So kita kuasa duakan kedua-dua belah. Kuasa duakan yang ni, kuasa duakan yang ni. Okay, so kita kuasa duakan satu-satu. Okay, 3 kuasa 2 dapat 9. Punca kuasa dengan kuasa 2 boleh potong, tinggal dalam sahaja. Okay, yang ni pula set dengan kuasa potong, tinggal 3. T kuasa 2 dapat T kuasa 2. Okay, so jom kita kembangkan. 9 darab dengan T kuasa 2 dapat 9T kuasa 2. 9 darabkan dengan negatif 1 dapat negatif 9. 3T kuasa 2. Okay, so kita nak T betul tak? So yang ada T semua kita letakkan belah kiri. Yang tak ada T kita letakkan ke belah kanan. Okay, so kita akan dapat 9 tolakkan dengan 3T kuasa 2 dapat 6T kuasa 2. Negatif 9 pindah kanan dapat positif 9. Okay, so 6 pindah akan jadi bahagi. So 9 bahagi dengan 6. Okay, 9 bahagi 6. Kita akan dapat 3/2. Okay, so yang kita nak adalah T saja. So kuasa 2 pindah akan dapat tambah tolak punca kuasa. Okay, 3/2. Alright, settle. Okey, soalan nombor 7. So yang ni kita diberi 2GX equal to dy dx. So soalan nak kamerkan GX. So apa yang kita perlu buat? Kita perlu kamerkan yang ni. So bila kita nak kamerkan belah kiri, yang belah kanan pun kita perlu kamerkan. Okey, so kita nampak kita tak nak 2 depan ni, betul tak? So 2 ni kita perlu letakkan ke belah kanan jadi bahagi. Ataupun kita boleh buat 1/2. Okay, so kamerkan GX sahaja. 2 pindah akan jadi 1/2. Okay,
kamirkan dy dx. Okey, so bila kamirkan dy dx, kita akan dapat y. Okey, so y tu actually adalah 4x tolak 1 per x kuasa 2 tolak 3. Okey, so kita gantikan dengan 4x tolak 1 per dengan x kuasa 2 tolak 3. Okey, dan kat sini limit diberi adalah negatif 1 hingga 1. Okey, so apa yang kita boleh buat? Kita perlu letakkan limit daripada negatif 1 hingga 1. Okey, so jom kita buat 1 per 2. So kita buat untuk 1 dulu. Buat kurungan macam ni. Dan kita masukkan 1 dalam x. 41 tolak 1 per dengan 1 kuasa 2 tolak 3. Okey, so kita tolakkan dengan yang ni pula. Okey, sebelum tu kita letakkan kurungan besar. Sebab 1 per 2 ni dia dekat luar, betul tak? Okey, so kita masukkan untuk negatif 1 pula. 4 negatif 1 tolak 1 per dengan negatif 1 kuasa 2 tolak 3. Alright, tutupkan kurungan. Okey, dan yang ni kita boleh tekan kalkulator. Kita akan dapat negatif 2. Okey, so yang ni untuk soalan A. So jom kita buat untuk soalan B pula. Alright, so untuk soalan B, okey, diberi info yang ni. So B1 dia nak yang ni. Okey, so kita salin balik 2, 5, 3 fx dx. So kalau kita ada 3 dekat depan ni, iaitu pemalar ataupun constant, kita boleh letakkan dekat luar macam ni. Okey, so kita nampak 2, 5 ni terbalikkan dengan 5, 2. So bila terbalik, dia punya nilai tu akan jadi negatif. So sini kita akan dapat 3 darabkan dengan negatif 8 sebab limit terbalik. Okey, akan dapat negatif 24. Okey, so kita buat untuk soalan 2 pula. Okey, soalan 2 dia bagi macam yang ni. Okey, so apa yang kita perlu buat? Kita perlu pecahkan yang ni dengan yang ni. Okey, so kita pecahkan dulu. 31 hx. Okey, okey, letakkan dx tambahkan dengan 31 px dx equal to 15. Okey, macam tu. So 31 hx ni boleh gantikan terus dengan 7. Okey, untuk p yang ni dia adalah constant. So kita boleh letakkan dekat luar. Alright, so x ni kita kamirkan. Kita akan dapat x kuasa 2 per 2. Okey, so dia punya limit adalah daripada 3 hingga 1. So p ni masih berada dekat luar. Okey, equal to 15. So 7 ni kita boleh letakkan ke belah kanan dulu. Okey, akan dapat 15 tolak 7 dapat 8. Okey, so yang ni kita boleh masukkan untuk 3 dulu. 3 kuasa 2 per 2. Lepas tu tolak pula dengan 1. 1 kuasa 2 per 2. Okey, so yang ni kalau nak senang kita tekan kalkulator. P tu gantikan dengan x. Okey, so yang ni kita tekan macam biasa. 3 kuasa 2 per 2 tolakkan dengan 1 kuasa 2 per 2. Okey, equal to dengan 8. So tekan shift solve equal untuk kalkulator macam ni. Ataupun kalkulator kelas Swiss. Kalau kalkulator yang lama tekan shift solve, shift solve. Okey, so yang ni tekan shift solve equal. So kita akan dapat P kita adalah 2. Alright. Okey, soalan nombor 8A. Okey, so dia cakap diberi X ialah pemboleh ubah rawak diskrit mewakili bilangan guli putih yang dikeluarkan. Senarakan nilai X yang mungkin. So dia cakap yang X ni adalah untuk guli putih yang dikeluarkan. So kita buat dalam bentuk yang macam ni. Okey, so yang first kali dia boleh jadi kosong guli putih yang dikeluarkan daripada 4 biji guli. Okey, so kita tulis kosong. Okey, ataupun 1 biji guli putih yang dikeluarkan, ataupun 2 guli putih yang dikeluarkan, ataupun 3 guli putih yang dikeluarkan, ataupun 4 guli putih dikeluarkan. Okey, so kalau 5 dia tak boleh sebab dia telah melebihi 4 biji guli. Okey, so daripada 0 sampailah ke 4 sahaja. Okey, so jom kita buat untuk soalan B pula. Okey, so soalan B adalah soalan taburan binomial. Okey,
So 3 ni adalah bilangan percubaan. Kita labelkan sebagai N. Dan P ni adalah kebarangkalian berjaya. Okey, kebarangkalian berjaya. Okey, so untuk soalan satu ni dia nak P, okey, kurang ataupun sama dengan 2. Okey, so P kurang ataupun sama dengan 2 maksudnya daripada 2 ataupun kurang. Okey, alright. So kita buat P sama dengan 0. Tambahkan dengan P untuk 1. Tambahkan dengan kebarangkalian untuk 2. Okey, so kebarangkalian untuk 0 adalah S. Kebarangkalian untuk 1 adalah 5/72. Okey, kebarangkalian untuk 2 adalah T. Alright, so kalau nak cantik kita susun S tambah T tambah 5/72. Okey, so untuk soalan yang kedua dia nak cari nilai P iaitu kebarangkalian berjaya. So kalau soalan macam ni selalunya kita ambil kebarangkalian kosong ataupun kebarangkalian yang paling banyak 3. Okey, so kalau kosong yang ni kita tak boleh ambil kosong sebab nilai kebarangkalian dia unknown S. So apa yang kita boleh buat, kita boleh ambil kebarangkalian 3. Okey, so kita ambil kebarangkalian 3. Okey, so untuk formula kebarangkalian binomial ni kita boleh guna NCR, okey, P, Q. Okey, P ni adalah kebarangkalian berjaya, Q ni adalah kebarangkalian tidak berjaya. Okey, so N adalah 3 iaitu bilangan percubaan. R ni kita ambil yang ni, okey, iaitu 3. Alright, 3. Okey, so untuk kuasa untuk P ni kita ambil yang ni. Kuasa untuk Q ni kita ambil 3 tolak 3. Alright, so untuk kebarangkalian 3 kita akan dapat dekat sini 125/216. Alright, so C3 kita tekan kalkulator kita akan dapat 1. Okey, so P kuasa 3, Q kuasa 0 kita akan dapat 1 sebab apa-apa nombor kuasa dengan 0 kita akan dapat 1. Alright, 125/216. So kalau permudahkan kita akan dapat P kuasa 3 125/216. Okey, so kita nak P sahaja. So punca kuasa 3 125/216. So ini kita boleh tekan kalkulator. Okey, punca kuasa 3 125 per dengan 216. So kita akan dapat jawapan P kita adalah 5/6. Okey. Okey, soalan nombor 9 dia bagi BY kuasa 2 equal to AX kuasa 3 ditukar kepada bentuk yang ni. So bentuk yang ni actually adalah bentuk linear di mana Y equal to MX tambah C. Okay, so jom kita buat gambaran linear dulu. Okay, so untuk paksi Y diberi log 2Y. Alright, dan paksi X kat sini adalah log 2X. Okay, jadi jom kita ambil persamaan BY kuasa 2 equal to AX kuasa 3. Okay, so kita nak tukarkan ke bentuk linear. So kita nak bahagian belah ni adalah log 2Y. So B ni kita pindahkan dulu ke belah kanan. Akan jadi A per B X kuasa 3. Okay, so kita nak log 2. So kita log 2 kan ke dua-dua belah. So log 2 Y kuasa 2 log 2 A per B X kuasa 3. Okay, so kalau operasi darab ni kita boleh tambahkan. Okay, so ini kita biarkan log 2 Y kuasa 2. Operasi darab boleh pecahkan jadi tambah. So log 2 A per B tambah log 2 X kuasa 3. Okay, so kalau perasan untuk bahagian Y dengan X ni dia berada dekat-dekat. Tapi yang ni kita nampak dia berada jauh. Bahagian yang Y dengan bahagian X dia berada jauh. So kita perlu dekatkan dulu. Okay, so akan dapat log 2 Y kuasa 2 equal to. Okay, so kita dekatkan ke belah kiri. Akan dapat log 2 X kuasa 3. Yang ni letak belah kanan. Tambah log 2 A per B. Okay, so kuasa 2 ni
kita perlu letakkan ke depan. Okey, sebab kita nak log 2y je. Okey, so kuasa ni letakkan ke depan, yang ni pun kita letakkan ke depan. Okey, so akan jadi dekat sini 2 dekat depan, 3 pun dekat depan. Alright, so kita nak log 2y sahaja. So apa yang kita perlu buat, kita perlu hilangkan 2 dengan cara bahagi 2. So kita bahagi 2 kan yang ni pun bahagikan dengan 2, yang ni pun bahagikan dengan 2. Okay, so kita letak 1 kat sini, 1/2. Alright, dan kita salin log 2y equal to 3/2 log 2x tambah 1/2 log 2a per b. Okay, so sekarang ni kita dah berjaya tukar ke bentuk linear. Okay, so jom kita buat untuk soalan A. Dia nak suruh kita cari nilai M. So M dekat sini adalah sama dengan bahagian yang ni. Okay, so kita boleh buat M equal to 3/2. Okay, so untuk soalan B pula, dia nak cari ungkapkan P. So P dekat sini adalah yang paling hujung, iaitu yang ni. Okay, so kita boleh ambil terus. P adalah 1/2 log 2a per b. Okay, so kita buat untuk soalan C pula. Soalan C dia nak cari koordinat Q. So kalau nampak dekat soalan, dia cakap garis lurus itu memotong paksi Y pada Q. Okay, so contohlah kalau kita buat satu garis lurus, dia memotong pada paksi Y. Okay, so memotong pada paksi Y pada Q. Okay, so titik Q ni koordinat X adalah 0, koordinat Y ni actually adalah pintasan Y. Okay, so kita nak cari pintasan Y. So kalau kita nampak pintasan Y ni adalah sama dengan P. Right, so actually kita nak jawapan untuk P. Okay, so kita ambil yang atas je, 1/2 log 2. A kita gantikan dengan 64, B kita gantikan dengan 2. Okay, so yang ni kita boleh tekan kalkulator. Kalau kalkulator yang ni ataupun kalkulator kelas Swiss, kita boleh tekan terus 1/2 log, okay, 2 64/2. Okay, alright, kita akan dapat 5/2. Tapi kalau kalkulator yang lama sikit tu kan, kita boleh tekan 1/1. Okay, so cara nak tekan 1/2. Okay, untuk yang ni kita perlu buat log 64/2 bahagi dengan log 2. Okay, so ambil log 64/2. Okay, bahagikan dengan log 2. Alright, so kita akan dapat 5/2. So titik Q kita dekat sini adalah 0. Okay, bahagian Y adalah pintasan Y, iaitu 5/2. Alright, settle. Okey, soalan nombor 10. So untuk soalan A yang ni adalah soalan pilih atur. Dan yang ni adalah kes meja bulat. So untuk kes meja bulat, kita boleh guna formula N tolak 1 faktorial. Okey, so N dekat sini adalah 7 orang murid. Tapi dekat sini kita ada syarat, iaitu Aini dan Aisyah mesti duduk bersebelahan. So kat sini kalau kita anggap Aini dan Aisyah duduk bersebelahan, okey, so N dia akan bertukar jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So N akan bertukar jadi 6. Alright, tolak 1 faktorial. Okay, dan kita perlu ingat juga kedudukan Aini dan Aisyah ni boleh terbalik. So kita boleh darabkan dengan 2. Okay, so tekan kalkulator. 6 tolak 1 faktorial darabkan dengan 2. Okay, so kita dapat 240. Okay, so jom kita buat untuk soalan B pula. Okay, untuk soalan B, dia cakap kat sini lelaki ada 9 orang. Okay, perempuan ada 10 orang. So kat sini kita nak pilih 6 orang murid untuk membentuk satu pasukan. So kalau pilih, kita guna C. Okay, disebabkan kita ada 2 lelaki dan perempuan, so kita guna 2C. Okay, C untuk lelaki dan C untuk perempuan. So untuk lelaki kita ada 9 lelaki, untuk perempuan kita ada 10. So contoh untuk soalan 1 ni, dia cakap terdiri daripada murid perempuan sahaja. So kalau murid perempuan sahaja, lelaki adalah 0. Okay, dan perempuan ada 6. Sebab paling banyak sekali adalah 6 orang murid.
Okey, so ini kita boleh tekan kalkulator 9C0 darabkan dengan 10C6. Okey, so kita akan dapat jawapan 210. Okey, so untuk soalan B cakap sekurang-kurangnya 5 orang murid lelaki dipilih. So contohlah kalau lelaki kebarangkaliannya ada 0 tidak dipilih, 1 dipilih, 2 dipilih, 3 dipilih, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, so dia cakap sekurang-kurangnya 5. So kita ambil 5 dan ke atas. Okey, tapi dekat sini kita hanya nak ambil 6 orang murid. So kita ambil 5 sehingga 6 sahaja. Okey, so sekarang ni kita buat untuk 5 orang lelaki dulu. So sama juga kita buat 2C, lelaki dan perempuan. So lelaki ada 9, perempuan ada 10. Okey, so untuk yang pertama 5 orang lelaki. So bila 5 orang lelaki, perempuan ada 1. Sebab kita nak pilih 6 orang murid sahaja. Okey, so kita buat untuk 6 pula. Okey, so sama juga buat 2C, ada 9 lelaki, 10 perempuan. So kita nak pilih 6 orang lelaki. So kalau 6 orang lelaki, perempuan mesti 0. Okey, so yang ni boleh tekan kalkulator panjang-panjang. Okey, 9C5. Okey, darabkan dengan 10C1. Okey, tambahkan dengan 9C6. Darabkan dengan 10C0. So kita akan dapat jawapan dekat sini 1344. Alright. Okey, so untuk soalan 11. So dia nak menggunakan tata tanda fungsi ungkapkan M dalam sebutan T. So kita perlu try and error macam mana dapatkan T kepada M. Okey, so contohlah kalau kita buat yang ni darab 8 tolak 1. Maksudnya 1 darab 8 tolak 1. So kita cek dapat tak 7. Okey, dapat. So kita buat untuk yang ni pula. 2 darab 8 tolak 1. Dapat tak 15. Okey, dapat. So kita buat untuk yang ni pula. 3 darab 8 tolak 1. Dapat tak 23? Dapat. Okey. So kita buat untuk yang ni pula. 4 darab 8 tolak 1. So dapat tak 31? Okey, dapat. So bila semua dah dapat, kita dah boleh ungkapkan M. Okey. So M adalah, so kita nampak kat sini yang berbeza adalah 1, 2, 3, 4. Dan yang ni adalah nilai T. So kita buat kat sini T darab 8 tolak 1. Dan kita permudahkan M equal to 8T tolak 1. Okay, so untuk B dia cakap hitung bilangan pengikut Ahmad pada hari ke-9. So dia nak pengikut iaitu M. So T tu kita cuma gantikan dengan 9. Alright, tolak 1. So ini tekan je kalkulator 8 darab 9 tolak 1. So kita akan dapat 71. Okay, so untuk soalan C pula. Pada hari keberapakah pengikut Ahmad dijangka sekurang-kurangnya seramai 239. Okay, so kat sini kita ada 8T tolak 1 untuk nilai M. So dia cakap dijangka sekurang-kurangnya. Maksudnya sama ataupun lebih daripada 239. Okay, so 8T. 1 pindah akan jadi tambah. So 239 tambah 1 dapat 240. So T adalah 240 bahagi 8. 240 bahagi 8. So kita akan dapat 30. So kat sini sekurang-kurangnya kita mesti dapat T adalah 30. Okey. Okey, soalan nombor 12. So kat sini dia cakap A ialah titik asalan. So A ni koordinat 0, 0. Okey, di mana yang ni adalah pak CY dan yang ni adalah pak CS. So dia cakap lagi, Aulia bergerak pada titik AD supaya jaraknya dari pondok rehat P dan Q adalah sentiasa sama. So P dan Q adalah sentiasa sama, maksudnya dia berada betul-betul tengah PQ. So kita boleh lukis garis yang betul-betul melalui tengah-tengah PQ. Okay, so kat sini dia nak cari jarak dari titik mula ke A. So titik mula adalah daripada sini. Alright, so dia nak cari jarak daripada sini sampailah ke A. Alright, so sini actually adalah pintasan Y bagi garis lurus yang ni. Okay, so sebelum cari pintasan Y, kita perlu cari persamaan garis lurus. Okay, so kat sini titik P dekat sini adalah 4.
7 tolak 2, 5. So, titik P adalah 45. Titik Q adalah 53. Okay. So, titik yang berada dekat tengah-tengah ni adalah titik tengah. So, cara nak cari titik tengah adalah X tambah X bahagi 2. Okay. Maksudnya 4 tambahkan dengan 5 bahagi 2. Okay. Sama juga macam Y. 5 tambah 3 bahagi 2. Okay. So, kita akan dapat kat sini 9/2 dan 4. Okay. Lepas tu kita perlu cari kecerunan PQ. So, kecerunan PQ adalah 5 tolak 3 bahagikan dengan 4 tolak 5. So, yang ni boleh tekan kalkulator. 5 tolak 3 bahagikan dengan 4 tolak 5. Kita dapat negatif 2. Okay. So, kita nampak kita nak cari kecerunan garis hitam ni, betul tak? So, kecerunan garis hitam ni kalau didarabkan dengan kecerunan PQ, kita akan dapat negatif 1 sebab serenjang. Okay. So, kecerunan PQ tadi adalah negatif 2. So, kita dapat kecerunan garis lurus adalah 1/2. Okay. So, kita dah boleh cari persamaan garis lurus, iaitu Y equal to MX tambah C. So, Y kita ganti dengan titik yang ada dalam garis tu, iaitu 4 9/2. So, Y adalah 4, M adalah 1/2, X adalah 9/2. Alright, tambah C. Sampai sini kita dah boleh cari C. Okay. So, 4 equal to 1/2. 9/2 tambah C tu kita boleh gantikan dengan tambah X. Okay, lepas tu tekan shift soft equal. So, kita dapat kat sini kita punya C adalah 7/4. So, persamaan garis lurus adalah Y equal to 1/2 X tambah 7/4. So, kita nak jarak daripada sini ke sini. So, tadi kita dapat C adalah 7/4, iaitu pintasan Y. So, sini adalah 7/4. Maksudnya dia punya jarak adalah 7/4. Dan kat sini kita dapat jawapan 7/4. Okey. So, kat sini dia nak lagi huraikan lokus pergerakan Aulia dan nyatakan persamaannya. Okey, so kalau kita labelkan lokus tu adalah M. Okey. So, dekat sini cakap dari pondok rehat P dan Q adalah sama. So, kita buat jarak M ke P adalah sama dengan jarak M ke Q. Okey. Ataupun kita boleh tulis lokus adalah pembahagi 2 sama serenjang PQ. Okey. Pembahagi 2 sama serenjang tu maksudnya berada tengah-tengah antara PQ. So, kat sini dia nak nyatakan persamaan. So, persamaan yang kita nak adalah persamaan garis lurus, iaitu yang kita dapat tadi. Y equal to 1/2 X tambah 7/4. Alright. Okey, soalan nombor 13. So, kat sini dia bagi AD sama dengan DB sama dengan 2R. So, AD 2R, DB pun 2R. So, yang ni jejari yang sama. So, yang ni pun 2R. Yang ni pun sama, 2R. Okay, so dia bagi lagi AE sama dengan 2EC. So, kalau kita nak cari EC, kita akan dapat AE/2. Okay, so AE tadi adalah 2R. Okay, so kita akan dapat EC adalah R. Okay, so bila yang ni R, yang ni pun kita akan dapat R. Okay, so dia bagi sudut. Sudut ACB adalah alpha. ACB, so sudut yang ni adalah alpha. So, kalau kita nak cari sudut yang ni adalah segitiga sama kaki. So, kita boleh ambil segitiga iaitu 180, tolakkan dengan alfa, bahagikan dengan 2. Sebab sudut yang ni dengan sudut yang ni adalah sama. Tapi dekat sini, alfa yang ni adalah dalam bentuk rad. So, 180 kita perlu tukar kepada rad, iaitu pi. Okay, so pi tolakkan dengan alfa/2. Okay, so yang tu untuk sudut yang dekat sini. Pi tolak alfa/2. Yang ni pun pi tolak alfa/2. Okay, so dia bagi perimeter kawasan Beloret adalah yang ni.
So kalau kita tukar kepada pecahan tak wajar, kita akan dapat 1206 per 125. So dia kata perimeter kawasan bolorek. So kita perlu cari yang ni dulu. So yang ni adalah lengkok untuk AED. So formula lengkok adalah S equal to R theta. Okay, so jari dekat sini adalah 2R. Okay, sudut dekat sini adalah pi tolak alfa per 2. Okay, lepas tu kita perlu tambahkan dengan sisi yang ni. So sisi yang ni pun sama juga panjangnya. So kita perlu darabkan 2 je dengan yang ni. So darabkan dengan 2. Okay, tambahkan dengan yang atas ni. So atas ni pun sama juga, kita guna formula S equal to R theta. So tambahkan, R adalah R. Okay, theta kat sini adalah alpha. So kita dapat perimeter kita adalah 1206 per 125. So jom kita permudahkan. 2 dengan 2 boleh potong. So yang ni kembangkan. Kita akan dapat 2 pi R tolak 2 alpha R tambah R alpha. 1206 per 125. Okay, so yang ni kita nak ungkapkan R. So kita perlu faktorkan R. Kita akan dapat 2 pi tolak 2 alpha tambah alpha. Okay, 1206 per 125. So yang ni kita boleh permudahkan lagi. Akan dapat 2 pi. Negatif 2 tambah 1 akan dapat negatif alpha. Alright, 1206 per 125. So kita nak R. So yang ni pindah akan jadi bahagi. So akan dapat 1206 bahagikan dengan 2 pi tolak alpha. Okey, 125. Okey, so untuk soalan 1 ni dah settle. So kita buat untuk soalan B pula. So soalan B dia cakap hitung luas kawasan bolorek jika R tu equal to 2. Okey, so first kali kita boleh gantikan R ni dengan 2. Okey, so ambil 1206 per dengan 2 pi tolak alpha 125. So yang ni kita boleh tekan kalkulator. Okey, sebelum tu kita perlu letakkan dekat atas dulu. So darabkan 2 pi tolak alpha 125 1206. So yang ni untuk cari alpha kita boleh tekan kalkulator. Okey, 2 pi tolak alpha. So 2 pi tolakkan dengan X. Kita gantikan dengan X. Okey, 125 equal to 1206. So tekan shift soft equal. So kita akan dapat alpha kita adalah 1.4592. So dia nak kawasan bolorek. So first kali kita perlu cari luas segitiga dulu. So kita lukis balik segitiga yang ni. Okey, so dekat sini panjang yang ni adalah 3R. So 3R kita buat 3 darabkan dengan R. 3 darabkan dengan 2 kita akan dapat 6. Yang ni pun 3R juga. 3 darabkan dengan 2 dapat 6. Okey, yang bawah ni, so bawah ni adalah 4R. 4 darabkan dengan 2 dapat 8. Okey, so untuk sudut pula, sudut yang ni adalah 1.4592. Okey, sudut yang ni kita perlu kira. Okey, pi tolakkan dengan alpha bahagi 2. So pi tolakkan dengan 1.4592 bahagikan dengan 2. So sudut yang ni adalah 0.8412. Sama juga 0.8412. Okey, so yang ni kita boleh guna formula luas segitiga. So formula luas, kalau kita nak ambil sudut yang ni, kita boleh buat 1/2 darabkan dengan AB sin theta. So yang ni untuk formula luas. So 1/2 kita nak ambil sudut yang ni. Okey, so AB ni adalah sisi yang terapit. So 6, A adalah 6, B pun adalah 6. So sin theta. So disebabkan yang ni sin, kita perlu tukar yang ni kepada darjah dulu. Okey, so 1.4592 nak tukarkan kepada darjah, kita perlu bahagikan dengan pi. Okey, darabkan dengan 180. Okey, so sudut dekat sini adalah 83.61 darjah. So sin 83.61. Alright, so kita ambil 1/2.
darabkan dengan 6. Darabkan dengan 6. Okey, sin 83.61. So kita akan dapat luas segitiga adalah 17.88. Okey, so lepas tu kita perlu cari luas yang ni pula. So luas yang ni kita boleh guna formula sektor, iaitu 1/2. Okey, so yang ni untuk luas yang ni kita guna 1/2 R kuasa 2 theta. Okey, so R dekat sini adalah R sahaja. So R adalah 2. Okey, so masukkan 2 kuasa 2 theta. Theta dekat sini adalah 1.4592. Okey, so kita akan dapat 1/2 darabkan dengan R. Okey, kuasa 2 darabkan dengan theta 1.4592. So kita akan dapat alright, 2.9184. Okey, so kita cari luas untuk sektor yang ni pula. So yang ni pun sama juga, kita guna formula sektor, iaitu 1/2 R kuasa 2 theta. Okey, so 1/2 R dekat sini adalah 2R, iaitu 2 darabkan dengan 2, 4. Okey, so masukkan 4 kuasa 2 theta. Theta adalah 0.8412. Okey, so kita ambil 1/2 darabkan dengan R kuasa 2, 4 kuasa 2 theta, 0.8412. So kita akan dapat jawapan 6.7296. Okey, so luas yang ni adalah sama dengan luas yang ni. Okey, so luas ni pun 6.7296. So kalau kita nak cari luas berlorek yang ni, kita ambil segitiga tolak dengan ketiga-tiga sektor. Okey, so segitiga adalah 17.88. Okey, tolakkan dengan luas yang ni. Okey, tolakkan dengan 2 kali luas yang ni, iaitu luas ni dengan luas ni. Tolakkan 2 kali dengan 6.7296. So yang ni kita boleh tekan kalkulator. Okey, 17.88 tolakkan dengan 2.9184 tolakkan lagi dengan 2 kali. Alright, 6.7296. So kita akan dapat jawapan okey, 1.5024. Alright. Okey, soalan nombor 14. So untuk soalan A, dia nak cari titik pegun. So titik pegun ni adalah dy dx equal to 0. So kita perlu dy dx kan persamaan yang ni. Sebelum dy dx kita perlu kembangkan dulu. So y equal to 3x kuasa 2 tolak 2/3 x kuasa 3 tambah 1/2. So kita nak dy dx. Okey, so macam biasa, kuasa darab depan, kuasa tolak 1. So akan dapat 6x kuasa 1. Tak tulis pun tak apa. Okey, so yang ni pula, kuasa darab depan, kuasa tolak 1. Akan dapat negatif 2x kuasa 2. So untuk yang ni tak ada x, kita boleh biarkan. So kita ambil yang ni sama dengan kosong. 6x tolak 2x kuasa 2 sama dengan kosong. Okey, lepas tu kita boleh faktorkan x. Faktorkan x dapat 6 tolak 2x equal to 0. Okey, lepas tu kita keluarkan x sama dengan kosong. Yang ni pula sama dengan kosong. Alright. So kita akan dapat x kosong dan x kat sini kita dapat 3. Okey, so yang tu untuk nilai x. Kita buat untuk nilai y pula. So untuk nilai y kita just gantikan x tu dalam persamaan. So gantikan 3 kosong kuasa 2 tolak 2/3 kosong kuasa 3 tambah 1/2. So kita akan dapat nilai y 1/2. Okey, so untuk yang ni pun sama juga. Masukkan 3 kuasa 2 tolak 2/3 3 kuasa 3 tambah 1/2. Okey, so yang ni kita boleh tekan kalkulator. 3 kuasa 2 tolak 2/3 3 kuasa 3. Okey, tambahkan dengan 1/2. So kita akan dapat 19/2. So koordinat kita kat sini adalah 0, 1/2 dan satu lagi
3/19/2. Okey, so yang tu untuk soalan A. So untuk soalan B pula, dia nak cari sama ada yang tu titik maksimum ataupun minimum. So macam mana kita nak buat? Kita perlu dy dx kan sekali lagi. Okey, so yang ni kita perlu dy dx kan sekali lagi. Kita akan dapat d kuasa 2y dx kuasa 2. Okey, so yang ni cara tulis untuk dy dx 2 kali. So sama, kalau ada x ni kita boleh tulis 6 terus. Okey, 6. Okay, kalau yang ni sama juga, kuasa darab depan, kuasa tolak 1. So akan dapat negatif 4x. Okay, so sekarang ni kita nak tentukan sama ada minimum ataupun maksimum. So kita just gantikan nilai x tu. So gantikan nilai kosong. So ini untuk titik yang pertama, gantikan dengan x kosong. Kita akan dapat 6. Okay, so untuk x yang kedua pula, gantikan dengan x3. Okay, so ini boleh tekan kalkulator. 6 tolak 4, 3. Kita akan dapat negatif 6. Okay, so kalau positif jawapan, yang ni adalah titik minimum. Okay, kalau negatif, yang ni adalah titik maksimum. Okay, so yang tu untuk soalan B. So kita buat untuk soalan C pula. So dia kata jika x meningkat dari 2 ke 2.01, cari nilai hampir bagi y. So kat sini dia cakap x ni dia meningkat daripada 2 kepada 2.01. So kita boleh cari dekat sini delta x, iaitu perubahan x. So kita ambil yang selepas tolak yang sebelum. 2.01 tolak 2. Kita akan dapat 0.01. Okay, so dia nak cari nilai hampir bagi y. So yang ni dia nak, kita boleh cari delta y dulu. So kita boleh buat delta y per delta x equal to dy dx. So kita nak delta y sahaja. Delta x pindah kanan akan jadi darab. So delta y equal to dy dx darabkan dengan delta x. So dy dx kita boleh ambil jawapan tadi, iaitu 6x tolak 2x kuasa 2. Tapi dekat x ni kita perlu masukkan dengan x yang asal, iaitu 2. Okay, so masukkan 6, 2 tolak 2, 2 kuasa 2. So yang ni untuk dy dx, darabkan dengan delta x, iaitu 0.01. So yang ni just tekan kalkulator. 6, 2 tolakkan dengan 2, 2 kuasa 2 darabkan dengan 0.01. So kita akan dapat 1/25. So kat sini soalan dia nak cari nilai hampir bagi y. Maksudnya dia nak nilai y yang baharu. Okay, so nilai y baharu kita boleh buat y yang lama tambahkan dengan perubahan y. Okay, so y yang lama dekat sini kita boleh ambil, kita perlu masukkan x yang lama, iaitu 2. Okay, so y tadi persamaan adalah yang ni. Okay, so masukkan 3x kuasa 3 tu kita masukkan dengan 2 kuasa 3. Alright, tolakkan dengan 2 per 3, 2 kuasa 3, yang ni kuasa 2 silap, tambah 1 per 2. Okay, so yang ni untuk y yang lama, kita gantikan x dengan 2. Lepas tu tambah lagi dengan delta y, iaitu 1/25. So kita dapat jawapan kita adalah 1081/250. Alright. Okay, soalan 15 pula. So kat sini dia bagi info dan dia bagi kat sini persamaan untuk nilai P. Okay, so persamaan P adalah 120,000 1.06 kuasa N. Okay, so untuk soalan 1 ni dia nak cari nilai rumah selepas 5 tahun. Okay, so 5 tahun ni adalah nilai N. Okay, alright, so just masukkan N tu dengan 5. Okay, masukkan dengan 5. So ini tekan je kalkulator. 120,000 1.06 kuasa 5. So kita akan dapat 160, right, 587.07. So itu untuk soalan 1. Untuk soalan 2 dia cakap bilangan tahun minimum untuk rumah tu melebihi 530,000. So kita ambil balik persamaan yang ni. 1.06 kuasa N mesti melebihi 530,000.
Okay, so untuk cari N ni, yang ni kita perlu letakkan ke belah kanan dulu. 1.06 kuasa N. So letakkan ke belah kanan akan jadi bahagi. So 530,000 bahagi dengan 120,000. So kita akan dapat 53/12. Okay, so untuk cari N ataupun kuasa, kita boleh guna log jawapan bahagi dengan log nombor ataupun log asas. Okay, so kita ambil log jawapan iaitu 53/12 bahagi dengan log nombor 1.06. Okay, so kat sini simbol tak perlu berubah sebab nilai dekat sini adalah melebihi 1. Okay, so ini kita tekan kalkulator. Log 53/12. Okay, bahagikan dengan log 1.06. So kita akan dapat kat sini 25.49. So N tu adalah tahun. So mesti nombor bulat. So kita akan dapat nilai N ni melebihi 25.49 iaitu 26. Okey. So jom kita buat untuk soalan nombor 2 pula. So untuk soalan 1 ni dia nak permudahkan. Okey. So untuk cara yang saya akan ajar ni mungkin berbeza dengan sekolah. Nanti cuba tanya cikgu adakah cara ni boleh guna ataupun tak. Okay, so kita nampak dekat sini asas tak sama dan kita nampak ada benda yang sama iaitu HK. So kita nak jadikan HK ni sebagai asas. So kita boleh tukar kedudukan HK dan H. Sama juga yang ni kita tukar kedudukan HK dan K. So bila tukar kedudukan yang ni, okay, dia punya pecahan pun perlu tukar. Okay, so dia akan jadi dekat sini 1 dekat bawah, yang ni dekat atas. So bila tukar akan dapat log HKH. Okay, macam ni. Tambahkan dengan yang ni pun tukarkan kedudukan bahagi ni. So yang ni dekat atas iaitu log HKK per dengan 1. So per dengan 1 ni tak tulis pun tak apa. Okay, alright. So kat sini kita nampak asas dah sama. So kita boleh gabungkan. So log HK. Okay, gabungkan. Yang ni kita akan darab. So H darabkan dengan K. Okay, so log HK kita akan dapat 1. Right. Okay, so simplify soalan 1 dah siap. So kita buat untuk soalan 2 pula. Okay, so seterusnya selesaikan persamaan yang ni. So kita nampak yang ni diambil daripada atas tadi. Okay, so kita boleh ambil ln 3x tolak 2 equal to yang ni iaitu 1. Okay, so ln ni adalah log asas I. Okay, 3x tolak 2 equal to 1. So asas ni kita boleh tendangkan jawapan. So yang tinggal belah kiri adalah 3x tolak 2. So asas tendang jawapan 1 tu akan naik ke atas macam ni. Okay, so kita nak x sahaja. So kita akan dapat I tambah 2 per 3. Okay, so yang ni boleh tekan kalkulator. Okay, so I, yang ni I. Okay, kuasa 1 tambah 2 per dengan 3. So kita akan dapat 1.5728. Alright.